Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Malaysia, Semenanjung Malaysia. Dan buat masa ini saya tinggal di selatan Semenanjung Malaysia di Johor, tempatnya Klang. Jadi selamat menyertai program baru saya, di mana saya telah memuat naik 4 video bahasa Melayu, 1 video sejarah, dan sekarang video yang keempat bahasa Inggeris. Jadi mengapa saya buat sedemikian? Ini adalah kerana saya ingin berkongsi dengan kalian, terutama pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5. Kepada ibu bapa atau untuk ibu bapa yang mempunyai anak yang sedang belajar di sekolah, tidak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah, sebab akhirnya pun dia akan menduduki peperiksaan SPM juga. Dan kepada guru-guru yang mengambil berat tentang anak pelajar mereka. Jadi seperti kita sedia maklum, sejak tahun 2021, sekarang 2023. Jadi sejak tahun 2021, format untuk SPM bagi subjek bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah sudah tukar ke format terbaharu. Jadi untuk bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sekarang bukan setakat menulis dan memahami, dan lisan kertas yang berasingan seperti sebelum tahun 2021. Jadi mulai tahun 2021, 4 bahagian mesti kamu pandai. Kemahiran mendengar, kemahiran menulis, kemahiran bertutur, dan kemahiran memahami. Untuk English sama juga, reading, writing, listening, and speaking. 4 bahagian. 4 bahagian itu setiap bahagian 25%. Maksudnya dia tidak diasingkan lagi. Jadi dalam satu keputusan, kamu dinilai dari 4 segi, yaitu memahami, mendengar, menulis, dan lagi satu mendengar, bertutur, ya. Jadi untuk bahasa Inggeris, saya pun sudah habiskan 3 video, dan sekarang saya ke video yang keempat, yaitu saya akan menghuraikan, memberi analisa, dan berkongsi dengan kalian tentang paper 4. Paper 4, kertas 4, di sini kodenya 1119, 1119, or we say 1119. Stroke 4, sebab kertas 4 keempat. Kalau kertas ketiga, stroke 3. Kalau kertas kedua, stroke 2. Jadi paper 4 30 markah penuh, dan masa yang diberi 40 minit, dan kamu boleh tinggalkan dewan peperiksaan. Keberatannya atau beratnya dari segi peratusan, keempat-empatnya sama. Maksudnya bahasa Inggris ini, kamu mesti mementingkan setiap segi. Kamu tidak boleh menumpukan perhatian atau meletakkan kepentingan untuk 1 atau 2 segi sahaja, tidak boleh. Sebab setiap bahagian 25%. Di sini kita boleh lihat. Paper 4 yaitu kemahiran mendengar, listening. Ya, kenapa saya tidak tulis listening di sini? Saya sepatutnya tulis listening. Jadi paper 4 ialah kemahiran mendengar, listening, sama ada biasanya audio ataupun mungkin CD. Biasanya audio, sebab sekarang kita menggunakan QR code. Jadi paper 4 ini, kertas 4 ini, bahagian kemahiran mendengar ini
ia dibahagikan kepada 4 bahagian. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Jadi Part 1 itu kita panggilnya 3 option multiple choice. Aneka pilihan, tapi 3 pilihan. Sebab dia cakap 3 option. Option ialah pilihan. Jadi A, B, C. Tidak ada D. Dan petikan itu merangkumi short dialogues ataupun monologues ataupun kedua-duanya sama sekali. Kamu boleh melihat saya gariskan DIA. Sebutannya bukan dia, tapi sebutannya die. Jadi ini dialogues. Dialog maksudnya 2 orang berbual-bual dalam pita, dalam audio atau dalam CD. Kamu mesti mendengar. Apabila kamu tengok kertas ada soalan dan aneka pilihan, kamu pilihlah jawaban berasaskan apa yang mereka cakap tadi. Ataupun mungkin adalah monolog. Kalau kita lihat mono artinya satu. Artinya satu. Maksudnya monolog itu 1 orang bercakap. Oke, 1 orang bercakap. Dan di sini kita ada 7 soalan, 7 markah penuh. Oke. Part 2, selepas kita habis part 1, maka part 2 lah. Part 2 sama juga, 3 option multiple choice. 3 pilihan, 3 aneka pilihan. A, B, C sahaja, pilih 1. Di sini longer narrative, longer monolog. 1 orang bercakap tetapi panjang, lebih panjang daripada bahagian 1. Jadi dia cakap banyak sedikit. Dan sama juga soalan diberi pilihan ABC, kamu pilih 1. Jadi untuk monolog ini naratif. Naratif bahasa Melayu naratif juga. Naratif maksudnya jenis cerita. So mungkin dia menceritakan sesuatu, besar kemungkinan pengalaman atau sesuatu pandangan. Ada juga monolog ataupun monolog. Monolog itu 1 orang bercakap sahaja. Dan kalau dalam drama, kalau dalam komsas, drama contohnya kalau bahasa Inggris Shakespeare. Dalam drama Shakespeare ada banyak monolog. Monolog dalam drama bermaksud 1 orang bercakap. Dia cakap pendirian pemikirannya. Jadi dia akan seorang diri berjalan di pentas dan dia sendiri bercakap. Itu dipanggil monolog. Tapi ini bahasa modern sekarang kita gunakan untuk kemahiran mendengar. Monolog maksudnya 1 orang bercakap. Oke, dia akan bercakap dalam pita, dalam CD. Kita dengar dan mencari jawaban. Di sini pilihan, aneka pilihan. Part 3 dipanggil matching. Matching maksudnya padankan. So mungkin ada 5, 6 atau 6 orang bercakap. 6 orang bercakap tentang pandangan mereka tentang sesuatu topik. Lepas itu soalan keluar, siapa yang bercakap begitu? Ataupun orang ini cakap apa? Kamu padankan. Yang cakap ini ialah Daniel, yang cakap itu ialah Amirul, yang cakap ini ialah Ganison, begitu. Jadi ini panggil padankan. Ini short monolog, sebab setiap orang masing-masing memberi pendirian. Jadi ada 5 orang lah memberi pendirian, tetapi dia 1 orang yang bercakap. Sebab itu kita panggilnya monolog. 5 soalan, 5 markah. 7 soalan, 7 markah. 8 soalan, 8 markah. Di sini 15 markah. 5 markah. Sekarang ke part 4. Jadi waktu kamu habis part 3, kamu akan diuji part 4. Part 4 not completion. Di dalam ada dialog ataupun ada interview. Jadi ada orang bercakap. Mungkin dialog 2 orang bercakap. Kemudian kamu akan dapat 1 petikan. Kamu mesti lihat petikan itu. Dalam petikan itu ada 10 tempat kosong. 10 soalan, 10 markah. Jadi 10 tempat kosong. Kamu dikehendaki untuk mendengar, interview kah, dialog kah, dengar dan isi tempat-tempat kosong dengan 1 perkataan. Sementara mendengar, tulislah jawaban.
Oke, so ini 10 markah. Jadi sini 15 markah, 15 markah. Kesemuanya 30 markah, 30 soalan. Dalam masa 40 menit kamu mesti habiskan. Dan untuk setiap dialog, monolog, interview, kamu ada peluang untuk mendengar 2 kali. Di habis dia replay ya, maksudnya kamu dengar 2 kali. So dalam masa 2 kali itu kamu mesti pastikan kamu sudah mendapat jawaban. Oke? Dan begitu sahaja untuk bahagian kemahiran mendengar. Jadi satu tip di sini lah. Kalau ingin sendiri berlatih, banyak sedikit mendengar. Oke, sama ada di YouTube kah, di mana-mana saja asal orang ada bercakap Inggris, kamu coba mendengar dan memahami supaya kamu tahu. Dan jangan lupa, di samping mendengar, bahagian ini menguji kamu dari segi menulis. Betul kan tidak? Macam ini, isikan tempat kosong. Jadi di sini saya ingin memberitahu kalian, kamu mesti pandai ejaan. Bagaimanalah kalau mendengar tetapi tidak pandai eja dan perkataan itu tidak dapat kamu tulis. Ya, kamu tahu dia cakap jewelry, tapi macam mana tulis? Ejaannya apa? Jewelry macam mana mengeja? Atau veterinarian bagaimana mengeja? Jadi ejaan itu sangat penting. Kalau tidak pandai eja dan tulis, maka hilanglah markah. Oke, dan saya buat satu kesimpulan. Bahasa Inggris kamu mesti tumpukan perhatian. Kamu mesti meletakkan kepentingan dalam semua 4 segi. Jangan kamu abaikan mana-mana. Setiap kertas itu mempunyai markah yang sama. Saya bukan cakap markah tetapi peratusan yang sama. Setiap bahagian 25%. Jadi kamu jangan abaikan. Oh, saya pandai ini sudahlah. Tidak. Maka kamu akan ditarik turun oleh kerana satu segi. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Oke, jadi bahasa Melayu sama juga. 4 bahagian kamu mesti pentingkan. Jangan kamu abaikan. Oh, ini saya boleh, saya tidak, saya biar sahajalah. Saya tumpukan perhatian kepada 3 sahaja. Memang mungkin kamu boleh lulus, tetapi dengan tidak cemerlang. Jadi ingat keempat segi itu diperlukan. Kalaulah kamu fikir itu tidak penting untuk SPM, kamu mesti fikir untuk masa depan. Waktu kamu masuk ke universiti ataupun kamu bekerja, kamu juga perlukan keempat kemahiran. Sebab itu sistem sekarang CEFR yang kita sudah selaras dengan negara-negara Eropa, terutama England dan United Kingdom, bahasa Melayu dan bahasa Inggris kita ini ya sangat baik, hebat. Kali ini pendidikan kita, Jabatan Pendidikan, Lembaga Peperiksaan, mereka keluarkan sistem ini, format ini, saya rasa terbaik, baik sekali, dan sangat hebat. Dan pelajar-pelajar atau calon-calon mulai 2021 itu sangat bertuah, sangat-sangat bertuah, kerana ada peluang untuk menguasai 4 bahagian penting dalam bahasa. Kita tidak kira bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa lain. Kita perlu 4 segi. Kita tidak boleh hanya pandai membaca dan menulis. Kita mesti pandai juga mendengar, maksudnya memahami apa yang orang bercakap. Dan kita mesti pandai membalas dengan mulut kita secara lisan. Sebab itu, keempat bahagian penting. Kalaulah kamu berasa, oh, untuk SPM ini sahaja, yang ini 2 saya tidak mau, itu saya tidak ada apa-apa komen. Tetapi, saya berharap kamu fikir tentang masa depan. Waktu kamu masuk universiti, kamu diperlukan untuk masuk dan berbincang ataupun memberi syarahan di atas pentas. Kamu kena buat assignment, kamu mesti memahami dan menjawab. Sama juga kamu perlukan 4 kemahiran. Dan waktu kamu bekerja, bayangkan kamu tidak dapat
atau tidak memahami waktu orang bercakap bahasa Inggris. Bayangkan kamu mendengar telepon tetapi tidak tahu apa yang dia bercakap. Mungkin syarikat kamu akan hilang beratus-ratus ribu ringgit karena kamu tidak faham apa yang dia mahu atau apa yang dia ingin menyampaikan. Dan kalaulah kamu faham tetapi tidak pandai membalas, itu satu masalah juga. Mungkin dia telepon untuk bertanya tentang perkembangan. Mungkin dia menempas sesuatu daripada syarikat kita. Kamu tahu dia cakap apa tetapi tidak pandai balas, masalah. Dan memahami itu kita tahu kepentingannya. Email sekarang, setiap hari email. Email sampai kita mesti baca dan memahami, kemudian kita mesti membalas secara penulisan. Jadi penting atau tidak? Sebab itu mulai sekarang pentingkan membaca, menulis, bertutur dan mendengar demi masa depan kamu. Di samping SPM, untuk masa depan kamu amat penting. Oke? Jadi sila beri saya like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa lagi walaupun ini video yang terakhir. Selepas ini saya akan tumpukan perhatian saya dan masa saya ke buku saya. Buku yang kedua saya akan sambung dengan pengajaran buku saya dalam video-video yang akan datang. Dan untuk pengetahuan kalian, mengapa saya pilih bahasa Melayu, bahasa Inggris dan sejarah? Sebab dari waktu persekolahan sampai hari ini, ketiga-tiga subjek ini adalah subjek yang saya paling jago. Yang saya cakap ketiga-tiga subjek ini adalah subjek yang saya sangat kuat. Saya sangat fasih bahasa Melayu, bahasa Inggris dan sejarah. Sebab itu saya memilih ketiga-tiga subjek itu untuk berkongsi dengan kalian dan memberi analisa. Sebab ketiga-tiga subjek ini bukan sahaja saya sangat kuat, saya amat suka ketiga-tiga subjek ini. Oke, dua bahasa dan satu subjek. Oke, sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.